pada hari ini. So, sebelum ni memang saya dah minta tapi kita gagal. Hari ini alhamdulillah tercapailah asal kita untuk dapat Ustaz Abdul Mak berceramah di Masjid Kampung Lintang, Kampung Lintang. Jadi untuk tidak membuangkan masa, saya serahkan kepada Ustaz untuk memulakan kuliah beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, segala salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan timbalan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa, ulu balang penggerak aktiviti masjid, itu juga orang kuat, pimpin-pimpin tempatan, itu juga muslimah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Saya sebenarnya baru 4-5 hari lepas baru saja kembali daripada tanah suci Mekah. Jadi suara pun macam tersumbat sikit lah. Itu biasalah. Tapi masalahnya dekat sana okey. Dekat sana okey. Naik flight pun okey lagi. Lepas tu dah sampai di KLIA, naik aja kereta tekak dah mula sakit. Perubahan cuaca. Jadi bila sebutkan tentang cabaran isu dan cabaran dunia akhir zaman ini, itu adalah topik kita pada hari ini. Cabaran, isu dan cabaran dunia akhir zaman. Jadi kalau kita tengok salah satu tanda-tanda, banyak tanda-tanda ni banyak. Tapi kalau fenomena ni apa yang berlaku sekarang? Dia tak semestinya tanda-tanda nak kiamat, tapi apa yang berlaku sekarang? Fenomena akhir zaman. Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Betul kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, akal sihat semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin kurang. Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin kurang. Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pengetahuan semakin tinggi, kearifan semakin tak ada. Nampak tak? Pengetahuan tinggi, belajar tinggi, tetapi kearifan ni macam tak pandai je. Bila pegang jawatan tertentu, bodoh terus. Contohlah, saya tak merujuk sesiapa lah, tapi itu pun tanda akhir zaman. Kemudian semakin banyak teman di media sosial, teman sejati dah makin tak ada. Rakan media sosial, rakan Facebook, rakan media maya dia, TikTok dia, follower ramai. Minuman semakin banyak, air minuman semakin banyak, air bersih semakin berkurangan. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Ilmu semakin tinggi, adab semakin tak ada. Belajar semakin mudah belajar sekali. Online pun boleh belajar. Guru semakin tidak dihargai. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Cuba kita tengok kebelakangan ni banyak terjadi fenomena alam mahupun peristiwa yang menurut kebanyakan sarjana menggambarkan bahawa
itu merupakan tanda-tanda kiamat telah pun hampir. Pelbagai peristiwa antaranya timbul pelbagai bencana alam. Contoh, gunung berapi meletus, gempa bumi, banjir di bendang, bencana-bencana alam menimpa pelbagai penjuru dunia. Dekat Malaysia tanah runtuh jangan cakaplah. Di Turki kita tengok macam mana kan, hari tu tiba-tiba banyak bangunan runtuh, dia bergerak runtuh. Kemudian bahkan beberapa waktu yang lalu banyak isu merebak memberitahu ini tanda nak kiamat ni, termasuklah sekarang peperangan di Israel dan Palestin. Kan? Itu sebabnya bila tanya pada tentera Palestin, daripada dulu bila tanya dia, kenapa kamu berlawan lagi? Kan? Dia kata Islam akan menang. Bila? Dia tanya pada tentera Palestin. Tentera Palestin jawab apa? Soon, tak lama lagi. Dia ayat tak lama lagi ni dah lama dia orang sebut. Dan kalau kita tengok tentera-tentera siapa yang pergilah, pernah pengalaman pergi Palestin, dia boleh nampak tentera-tentera Palestin walaupun dia bersenjata, walaupun dia berperang, tapi sangat beradab dengan kanak-kanak dan orang tua. Dia tak pernah tinggi suara kita, saya ni askar, tak ada, dia tak. Dia akan berlemah lembut, bergurau dengan kanak-kanak tu. Itu sebabnya sampaikan tawanan yang Yahudi, tawanan yang daripada Israel tu, bila dia ditahan, dia tidak diperlakukan dengan kejam, dilayan dengan baik. Kan? Dia kata, apa orang Yahudi ni cakap? Dia kata tentera Islam ni dia percaya pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia takkan mengapa-ngapakan kami. Dia yang cakap. Ya? Jadi hari kiamat atau hari akhirat, saat bumi hancur leburkan, umat manusia dibangkitkan kembali dari kematiannya, memang masih menjadi misteri dan tak ada siapa pun yang tahu melainkan Allah SWT. Allah je yang tahu dengan tepat bila. Kita tak tahu. Kita hanya boleh meramal-ramal, melihat-lihat tanda-tanda, mungkin tepat mungkin tak. Kalau ikut kepakaran saya, dia kata, ikut kepakaran saya jangkakan petang ini hujan. Banyak kali tak hujan pun. Kan? Dia cakap, tengok berdasarkan kepulan-kepulan awal yang tebal ni, ada kemungkinan esok akan berlaku ribut peti. Sekali panas tengah menerang. Siapa? Saya berbalik pada Mekah. Di Mekah baru ni suhunya 37 darjah. Madinah 35 darjah. Sini 26. Bulan 12, siapa yang pergi bulan 12 ni? 12 darjah. Sejuk. Saya pun insya-Allah pergi lagi bulan 12. Kan? Meskipun ramalan kiamat terbukti tidak benar kan, tetapi banyak orang mempercayai kiamat memang sudah mampir. Walaupun kita tengok tak ada, belum lagi, tapi kita yakin benda itu semakin dekat. Lalu bagaimana kiamat menurut agama Islam? Apakah tanda-tanda kiamat? Rupa-rupanya kiamat ni ada dua. Tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Dalam agama Islam membahagikan kepada tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil itu tanda yang mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Tanda tu ada tapi dia anggap biasa. Itu tanda kiamat lah tu. Tiba-tiba dia datangi masjid ni, nak kiamat lah tu. Orang tak datang masjid, tiba datang masjid dia kata tanda nak kiamat, kata kan. Jadi datang je lah ke masjid. Kalau betul kiamat, untunglah kita, sebab kita dalam masjid dengar ceramah pula tu, kiamat lah tu. Contoh. Jadi dia dianggap biasa. Tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak. Bahkan tanda-tanda itu boleh didapati dalam kehidupan kita di saat ini. Dan beberapa tanda tersebut sudah ada sejak zaman para Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dah ada dah tanda masa zaman Nabi. Okay. Contoh, diutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Itu juga tanda-tanda nak kiamat. Itu tanda kiamat kecil. Wafatnya Nabi, itu pun tanda kiamat telah hampir. Ingat tak peristiwa Isra' wal Mi'raj? Kan Nabi naik Buraq, kemudian Nabi nampak berapa banyak peristiwa ajaib. Salah satunya Nabi nampak seorang perempuan tua bongkok 3. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Bayangkan kalau zaman Nabi dah tunggu masa nak kiamat, zaman kita lebih lagi dekat dah nak kiamat.
Ya. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan tidak akan ada Nabi lagi selepas Nabi kita. Makna itu juga adalah merupakan tanda kiamat kecil. Apakah tanda-tanda kiamat kecil yang lainnya? Saling berlumba-lumba meninggikan bangunan. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Nah, kiamat itu banyak betul. Berlumba-lumba buat bangunan. Tak payah tengok tempat lain. Tengok dekat Arab Saudi je cukup lah. Tengok kat Mekah. Berlumba naik lagi hotel, naik lagi hotel, naik lagi hotel. Nampak? Dekat sini ada tak? Ada berlumba-lumba bina masjid. Berlumba-lumba bina masjid. Kan? Repair satu hal, dibuat masjid baru ni. Kadang-kadang satu taman perumahan tu dekat-dekat dengan masjid dengan surau. Nampak? Ada berlumba-lumba. Buat berlumba-lumba untuk membuat masjid, dan masjid tu pula bukan hanya dia buat dengan cantik dan mahal sekali. Akhirnya orang tak ada. Buat masjid lawa-lawa, orang tak ada. Kan? Nak tengok ni kira ramai Samsul debat ini last minute ni, belum cakap awal-awal lagi tu. Kalau cakap awal jam sampai ke jalan tu, duduk dengan jamaah. Kan? Tapi tak, sebenarnya kita kena pastikan diri kita datang ke masjid bukan apa? Dekatkan diri kita. Sebab mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita terbabit dengan masjid. Contoh, masa bila dia meninggal tengah bersiap lagi masjid. Masa bila dia meninggal tengah semayang kat masjid. Masa bila dia meninggal dia bawa balik dari masjid. Ceritanya elok. Nampak tak? Daripada bila dia meninggal bawa balik daripada tempat urut. Masa bila dia meninggal bawa balik daripada kelab dandut. Kan tak elok cerita tu. Biarlah balik daripada masjid. Kan kata Abu Lais As-Samarkandi, tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Pertama, lisannya takut pada Allah, cakap benda baik, zikir. Kedua, pada matanya tak tengok benda-benda tak baik. Ketiga, pada perutnya tak telan benda-benda yang haram. Keempat, pada hatinya baik, hatinya tak tamak, hatinya tak sombong, hatinya tak dengki. Kelima, pada tangannya sentiasa buat benda-benda baik. Keenam, pada langkah kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, terlihat pada ketaatannya pada Allah dan Rasul. Tu yang keenam tadi, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Pagi-pagi tadi bangun pergi masjid dah, pergi surau tempat masing-masing. Lepas tu balik rumah nak pergi kuliah duha, baru tahu pula kawan WhatsApp dalam grup Samsul debat datang. So tadi adalah yang kongsi-kongsi kereta atau minta anaknya hantar, hari ni datang. Melangkah ke tempat yang baik. Nampak tadi nak berjalan pun susah, berseret-seret jalan dah, sakit lutut. Kan? Kesusahan kita, kepayahan kita tu, setiap langkah tu semua Allah bagi ganjaran. Sebab apa? Nak pergi mana? Nak pergi rumah Allah. Ya Allah. Buat apa tu? Nak dengar ceramah. Ya Allah, baiknya. Nampak? Ni sakit-sakit lutut dangdut jalan juga. Sakit-sakit lutut pergi kelab malam lagi. Sakit-sakit lutut sibuk buat benda-benda beribu, suka-suka dia je. Yang tu kita kena perbetulkan. Ya. Kedua, terjadinya banyak pembunuhan. Banyak. Marah sikit bunuh, cekik. Semalam apa? Sebelih kepala bapak sendiri. Semalam. Yang seorang tu menantu sembelih mak mentua dia. Dia sembelih menantu dia sebab menantu dia tak masak nasi. Dia lapar. Berlaku pembunuhan. Ketiga, waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Betul tak? Betul ke tak? Betul. Baru je lagi raya itu rasanya. Ni dah nak puasa dah. Dah nak puasa, haji-hajah nak puasa dah. Ni dah bulan 11. Bulan 12, 1, 2 dah puasa. Bulan 3. Bulan 2 dah puasa. Hujung bulan 2 dah puasa. Bayangkan ya Allah. Macam baru lagi puasa. Dah nak puasa balik. Ya Allah. Tiba-tiba, ayat tiba-tiba yang mahal. Tiba-tiba dah tua dia kata. Macam tak sedar diri, tiba-tiba dah tua.
Iyalah, saya pun rasa dah tua. Dah mula rasa batuk lagi banyak pada bercakap. Aduh, dah tua dah saya. Tiba-tiba anak dah nak peksa macam tu lah. Dah tua dah. Kalau saya ikut usia arwah abah saya lah. Arwah abah saya meninggal dunia ketika usianya berumur 50 tahun. Dia demam panas hari ni. Lepas tu doktor cek darah dia tinggi, doktor suruh masuk ward. Bila kat ward dia cakap dengan adik saya, dia cakap kat mak saya dah pergi balik. Dia risau. Esok balik dia kata. Esok tu dia balik. Dah jadi jenazah dah balik. Arwah dah. Sebab dekat hospital tak sakit apa. Darah tinggi sikit je. Pembuluh darah dia tiba-tiba pecah. Usianya 50 tahun. Dia cakap apa? Kata apa? Makna kalau saya ikut umur ayah saya 50 tahun meninggal, makna saya ada tak sampai 10 tahun lagi nak hidup. Kalau saya ikut ayah saya, mungkin cepat lagi. Ada seorang tu datang, pasangan suami isteri datang jumpa saya waktu ceramah di Wangsa Maju KL. Dia jumpa saya lepas isyak. Dia kata lah, saya ingat ceramah lepas isyak. Dia kata, dia lambat sikit. Tak apalah, dapat bawa hajat anak saya jadilah. Dapat jumpa ustaz. Anaknya mana? Anak baru je meninggal. Anaknya nak sangat jumpa saya, tapi tak sempat jumpa, anaknya meninggal. Anaknya meninggal usia berapa? 11 tahun. Meninggal macam mana? Dalam tidur. 11 tahun meninggal dalam tidur. Bila tanya balik, setiap malam dia tak pernah miss tengok Samsul Debat. Dia tengok YouTube Samsul Debat. Tapi janganlah bawa cerita. Kalau kau nak mati, kau tengoklah video dia. Jangan macam tu lah. Bukan sebab itu lah. Tapi makna kata dia ni setiap malam tengok majlis ilmu. Okey. Keempat, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah runtuh dan lain-lain dan sebagainya. Betul? Banyak tragedi sekarang. Yang pelik-pelik, angin apa, kepala air lah, apalah. Tiba-tiba hari tu yang 9 beranak hilang. Kan, dia hanyut kali kepala air tadi. Seorang. Hanyut sampai bawah, jauh-jauh dah semua. Allahu Akbar. Tempat tak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Selangor banjir. Oh, pelik. Kemudian munculnya gaya hidup mewah di kalangan umat Islam. Gaya hidup mewah saja. Kereta sampai 8 kat rumah. Dah macam Yuska. Macam tempat jual kereta lah. Orang yang baik berkurang sedangkan orang jahat bertambah-tambah. Betul. Manusia mewarnakan rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Dah mula jadi. Kalau siapa pergi Mekah, Madinah dah boleh nampak banyak ada tempat menghijau. Dulu padang pasir, dulu gersang, tiba-tiba dah mula tumbuh. Lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki. Allahu Akbar. Banyak. Baru ni yang kes dera tu, dia dengan boyfriend bukan boyfriend, itu pun perempuan juga. Yang seorang lagi tu pula dah elok-elok lahir senapang, sibuk nak tukar, nak buang, nak jadi perempuan. Kau dah senapang tu senapang aje lah. Ada. Tak apa dia suka. Ini naluri dia. Dia orang bergaduh sesama dia dekat luar negara. Bergaduh. Perempuan-perempuan lah. Laki-laki lah. Kenapa nak sibuk nak jadi perempuan? Dia kata jiwa kami jiwa perempuan. Dengan misai, dengan janggut. Lepas tu buat dada. Gila betul. Heran kan manusia. Kalau saya lah, saya tak sanggup tengok diri saya macam tu. Dan begitu juga bulan sabit terlihat besar. Tiba-tiba bulan sabit dulu kecil, tiba-tiba nampak besar. Tu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kiamat besar. Tadi kiamat kecil, kiamat besar.
Kiamat besar tidak akan terjadi sebelum muncul beberapa tanda-tandanya. Sesuai dengan sebuah hadis dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, telah datang kepada kami Rasulullah SAW dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu baginda bersabda, apa yang kamu berbincangkan? Kami menjawab, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat 10, kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya. Takkan berlaku kiamat selagi kamu tak nampak 10 tanda-tanda sebelumnya. Apa kata dia? Asap, Dajjal, binatang besar, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turun Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan ketiga di semenanjung Arab, yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi 8 tanda kiamat besar Rasulullah. Pertama, asap. Tanda kiamat besar munculnya asap atau dukhan yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti selsema di kalangan orang-orang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. Kedua, munculnya Dajjal. Tanda kiamat besar kedua, Dajjal diceritakan hanya memiliki 1 mata dengan mata sebelah kanan buta. Diceritakan bahawa ia akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya. Orang percaya pada benda-benda fitnah ni daripada benda-benda betul. Ketiga, binatang besar. Dalam Quran menyatakan akan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Dan apabila perkataan telah jatuh ke atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surah An-Naml ayat yang ke-82. Keempat, matahari muncul dari barat. Tanda-tanda kiamat besar yang keempat ni, iaitu matahari akan muncul dari arah matahari terbenam. Tiba-tiba aja. Kemudian tanda-tanda kiamat besar lagi, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Al-Imran ayat ke-55 mengatakan bahawa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, melainkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit saat hari kiamat besar terjadi. Nantinya Nabi Isa diturunkan kembali untuk membunuh Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perosak dan penghancur kehidupan muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tur Sina. Kemudian penenggelaman bumi. Penenggelaman bumi, tenggelam. Bandar-bandar utama di dunia sekarang tengah risau. Air dah mula naik, paras air sungai dah naik. Kan, bila paras air sungai bukan hanya naik, dia bakal menenggelamkan bandar-bandar utama dalam dunia dalam tempoh 50 ke 100 tahun. Dia dah pergi buat ramalan dah di barat. Tapi sebenarnya memang nampak, kita nampak air cantik ya dekat bandar dia orang kan. Tapi sebenarnya dia punya ni makin naik, dia punya ketinggian dia, kedalaman dia semakin naik. Dan pada hari kiamat akan terjadi penenggelaman daratan di muka bumi meliputi bahagian bumi, bahagian barat, timur serta juga wilayah-wilayah Arab. Kemudian munculnya api yang mengumpulkan manusia. Kiamat terjadi ketika api keluar dari Yaman akan mengiring manusia ke Syam. Sesuai dengan hadis, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher-leher unta daerah Busra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peristiwa akhir zaman banyak dikhabarkan kalau dengan kita membaca hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW, kerana baginda mahu kita mempersiapkan diri kita dan juga nak memberitahu kepada kita supaya bersedia menghadapi hari kiamat yang menjadi rahsia Allah. Kiamat kecil, satu lagi kiamat kecil di mana? Kubur. Dan katakan kiamat kecil adalah kubur. Bersedialah. Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Melainkan orang tu dia yakin sangatlah, aku rasa aku lambat mati 100 tahun lagi kot, boleh 50 tahun lagi kan. Kita tak tahu, dia tidak semudah itu kan? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang elok muda mati kan? Sampai masa mati. Dia mati ni pula bukannya ikut yang kita cakap. Tu sebabnya Nabi kata, kalau berhimpunlah makhluk-makhluk seluruh dunia ingin memberikan manfaat kepada kamu,
nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan apa yang telah ditentukan untuk kamu oleh Allah Ta'ala. Faham? Dia nak bagi kita ni, nak bagi kita ni, nak bagi kita ni. Sekali Allah tahan, Allah tak bagi, kita tak dapat. Dan karenanya seluruh makhluk seluruh dunia ini berhimpun untuk memberikan mudarat kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk kamu. Orang nak buat kita pun melainkan Allah izin je baru jadi. Allah tak izin tak jadi. Dia pun baca jampi, siku manis telur sabuni dalam kau sebenarnya dia tiup. Tiup, dia pilih seorang. Pergi dekat seorang ibu tunggal yang berusia 66 tahun. Salah hantar. Dia target yang tadi yang 26 tahun dapat 66. Nampak macam mana? Sebab Allah tak izin. Macam tu kan? Kita pakailah kabel menteri ke, pakai ni nak bagi anak kita dapat kerja. Pakai kabel, tak dapat, tetap tak dapat. Sebab Allah tak izin. Kalau dapat tu bukan sebab kabel, sebab Allah izin. Kabel tu usaha je. Kan? Kadang-kadang dia punya ni lah syoknya. Dia nak ayah ni juga pergi pinangkan untuk dia. Bapa saudara dia tak nak, dia nak ayah dia. Ayah pun pergi. Sebab dia kata kalau hantar ayah sendiri lagi power. Sekali balik tak jadi bertunang. Kenapa tak jadi? Rupanya mak bakal pengantin perempuan itu adalah ex-girlfriend bapaknya. Contoh luka lama berdarah kembali. Dia cakap apa? Jadi tau pernah jadi benda tu. Dia nak ayah juga pergi pinangkan. Ayah pun pergi pinangkan. Tengok macam kenal. Dia kata rupa-rupanya bekas kekasih hati. Luka lama berdarah kembali. Tragedi Oktober. Kan? Mulalah luka dilukai Shima. Kan? Itu bahaya kan. Dan tanda-tanda kiamat sama ada kecil atau besar akan diperlihatkan kepada kita sebelum terjadinya hari kiamat yang amat dahsyat. Pada masa kini agama Islam akan menjadi asing atau amalan yang dianggap tidak sesuai dengan peredaran zaman. Asing itu bukan pemahaman Islam tidak dikenali. Negara Islam ada penganut agama punya ramai penganut. Daripada hadis daripada Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda bermaksud sesungguhnya Islam bermula dengan keadaan asing dan kelak ia akan kembali asing sebagaimana dahulu ia bermula dengan keadaan asing. Dulu Islam ni asing. Agama apa ni? Kau buat apa ni? Kau semayang ni apa? Dan hari ni dah mula dah keadaan tu berlaku balik semula. Bila kita semayang, dia semayang lah. Heran pula kita semayang. Sebab kebanyakannya tak semayang. Faham tak? Kadang-kadang kita pergi luar negara, pergi melancong, pergi Balkan, pergi Europe, terkejut dia nampak orang tu bentang tikar semayang tu, semayang ni. Semayang pula dia. Macam tu. Jadi yang bercakap tu pun Islam juga. Dia dah mula. Kita akan dapat saksikan pada hari ini ada individu masyarakat mengamalkan ajaran mengikut syariat Islam, mengikut syariat Islam, sunnah dan akhlak Rasulullah, namun di pulau dia pandang serok oleh orang lain. Dalam ramai-ramai dia pakai tudung pula. Pakai tudung pula dia. Alah, pakai pula. Sebab yang ramainya tak pakai. Tapi yang pelik ada baru ni, yang paling pelik lah. Yang baru ni, dia kena kecam lah. Pakai tudung, berhijab, bernikab ni. Berjoget pula. Aduh, pening balik. Aduh, sakit pun. Saya tak tengok. Ada orang siap kat saya. Isteri saya tunjukkan. Tengok. Kenapa je tu? Pelik kan? Jadi apakah tanda-tanda lain manusia akhir zaman yang perlu kita tahu dan sedar dan perlu bermuhasabah dengan diri sendiri? Yang pertama, tambahan yang lain, tidak peduli soal halal haram pada harta mereka. Banyak berlaku hari tak pedulilah kan? Janji dapat, janji ada, tipu pun tak apa, janji mesti dapat tanah. Tipu pun tak apa, janji dapat duit. Berlaku satu program, satu bank ni dia bagi bantuan zakat. Bantuan zakat tu bukan bantuan sumbangan nak bagi ke orang susah je. Ni bantuan zakat. Maka zakat ni patut bagi pada orang yang benar-benar layak terima.
Dalam majlis yang sama, seorang lelaki ni dia kata isterinya meninggal dunia. Yang perempuan tu cakap suaminya sakit tenat, lelaki bini dapat semangat. Duit zakat. Ya Allah. Tak peduli soal halal haram pada harta, termasuk tipu umrah. Ambil duit orang, tipu, orang tak dapat pergi umrah. Urusan agama tipu ni. Sumbangan ke Gaza Palestin, ingat betul semua tu? Tak, ada yang tak betul. Ada. Kutip duit banyak, minta dengan Datuk ni, minta dengan YB ni, minta ke sumbangan daripada ni, persatuan-persatuan NGO pun bagi, buat program, ambil duit tak sampai pun ke sana. Ada. Tak peduli soal halal haram, bekerja tipu klaim, tipu tuntutan perjalanan, tipu tuntutan khusus, tipu tuntutan minyak, tipu. Tak peduli soal halal haram, makan, minum, tak kisah. Tak kisah. Baginda Rasulullah SAW menyatakan bahawa manusia pada waktu itu mereka tidak mempedulikan lagi soal halal haram dalam urusan perniagaan mereka. Sabda Rasulullah SAW akan datang pada manusia satu zaman di mana seseorang tidak peduli dari mana yang mendapatkan harta, dan dari halal maupun yang haram. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Kalau perhatikan zaman ini, ramai di kalangan kita yang mahu cepat kaya, tapi dengan melanggar peraturan, hukum hakam, mereka sanggup melakukan apa sahaja demi kesenangan di dunia yang bersifat sementara. Dulu kan, ni yang datang-datang ke masjid ni semua orang yang sedar. Yang tak sedar, yang tua tak sedar diri kat luar tu, ramai lagi. Ramai. Saya pergi kelab-kelab malam, bukanlah pergi berjoget. Saya dulu bekerja. Kita pergi serbu, ya Allah, yang tua-tua tu dah menginggil, joget lagi. Dah joget-joget, kita masuk ni, demi Allah saya kata, masuk tak tahan telinga ni. Dia punya bingit tu, telinga tak tahan. Dia joget-joget, dia boleh peluk speaker. Speaker tu dia peluknya. Sebab apa? Dia dah makan macam-macam ubat ni, pil ekstasi ni. Dia senang je. Hati-hatilah siapa yang bawa yang masuk ke sana. Dia hidang air kok tu, hati-hati. Dalam kok tu dah campur. Itu yang lain macam tu. Dia ada macam-macam tu jenis pil-pil ni. Pil ekstasi ni ada macam-macam jenis. Ada yang jadi pil kuda. Pil kuda ni dia jadi kuat, dia tak tidur 3 malam. 3 hari 3 malam tak tidur. Ada juga untuk tujuan seksual kuat. Ada tujuan-tujuan, tapi mudarat ni banyak, kesan sampingan ni banyak. Ada yang jadi tanda ni makan pun kuat makan, nak makan aja. Mana pergi ni makan ni? Kita tengok tu makan lagi. Ada tu pula ngantuk aja. Ada. Dia macam-macam jenis. Itu kena panggil AADK bagi ceramah. AADK tahu, dia siap ada gambar lagi. Pil tu macam ada rupa dia. Jangan percaya sangat. Anak-anak bawa balik ubat, mak makan ni mak, InsyaAllah elok. Apa? Pil kuda mak dia. Kan? Islam tidak menghalang seseorang tu mencari harta, kan? Ataupun untuk hidup dalam kemewahan. Tak salah pun mewah. Takkanlah kita ni anak-anak nak susah-susah je. Boleh mewah, tak salah. Rumah besar, rumah kat Sarawak ni susah dia rumah yang kecil je. Saya tengok besar saja. Yang kecil tu apa? Yang kecil tu store dia. Tak salah. Tapi cara kita nak mendapatkannya tu penting jaga. Dalam Islam matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Ingatlah. Kan? Kaya tak ada, tipu macam-macam. Saya tengok ada satu syarikat travel tu, dia tipu, travel umrah tipu apa? Dia ambil duit, siapa hajah-hajah semua dah daftar nak pergi, ambil duit, tapi dia hantar orang ni pergi. Duit orang ni pula baru hantar kita pergi. Ngambil duit ni hantar orang ni. Korek lubang, tutup lubang sini. Korek ni tutup sini. Sudahnya berhutang hampir 30 juta dengan semua orang. Saya tak payah sebutlah syarikat mana. Tapi itulah kerjanya, nipu je. Ada tu tiba-tiba, tuan-tuan jangan satu lagi, tengok dekat dalam media sosial tu, dia letak gambar Samsul Lebat. Pelaburan patuh syariah. Jangan percaya. Bayar 300 dapat ribu-ribu dia kata.
Tidur saja. Risiko minimum bohong. Tapi ada yang dapat duit ustaz memang lah. Yang 2-3 orang yang pertama dapat lah. Kan? Lepas tu tipu. Ada sekali tu dia letak muka saya, Ustaz Haryanto macam ni, muka kami bertiga dengan Ustaz Amin Idris. Saya kata, ni macam mana tengok gambar ni? Rupanya gambar tazkirah malam Jumaat Distro Oasis. Dia edit gambar tu. Jangan percaya. Jangan percaya. Hati-hatilah, hati-hati. Nak masuk pelaburan ni, masuk pelaburan yang betul-betul, yang dah sah. Kita kaji. Kita sebenarnya, Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, afala ta'qilun, apakah kamu tidak punya akal? Bila ada akal, gunakan. Pergi umrah 3,000, logik ke? Sekarang tambang ni 5,000. Tambang itu ekonomi tu. Hotel lagi, makan minum lagi. Jangan percaya. Itu sebab saya sampai sekarang saya tak terikat dengan mana-mana syarikat travel. Setiap kali saya pergi dengan syarikat travel yang berbeza. Sebab apa? Dia guna muka saya untuk travel time tu saja. Bila terikat dengan syarikat travel, dia suka sangat guna muka, orang ingat dia pergi. Sampai masa dia tak dapat pergilah, jadual dia penuh. Contohlah, nak pergi dengan Sasurbat, dah sampai kat airport tengok Sasurbat tak ada. Lah, susah pergi. Dia last minute ada hal. Wah, hal saya memang tak boleh pergi. Tu sebab saya tak nak terikat tu. Tu sebabnya hari tu saya pernah dengan tabung haji. Saya pernah pergi dengan KRS. Saya pernah pergi dengan HB Travel. Hari tu bulan 12 saya pernah pergi dengan Andalusia. Bulan 12 itu saya pergi dengan Faizin. Bulan 2 hari tu saya pergi dengan Harmoni. Ni saya bawa balik dengan Ikhlas Umrah Air Asia. Bulan 12 dengan Pesada Global. Bulan 1 pergi dengan Yayasan Budi Asam Malaysia dengan grup lain juga. Jadi tak, supaya orang tahu waktu tu memang saya pergi. Bulan 12 ada kosong lagi, bagi tunggu cepat. Saja. Bukan promote lah kan. Yang kedua, tanda yang kedua Nabi sebut, berperangai buruk. Itu cakap tadi, buruk betul perangai. Dah lah buruk, tunjuk kat orang. Berjoget-joget dia, satu dunia tengok. Ya Allahu Akbar. Berjoget buruk dengan badan gemuk, pakai pula baju ketat-ketat, tunjuk-tunjuk dekat orang. Bangga pula tu, menjatuhkan diri sendiri, mengaibkan diri sendiri. Lepas tu tanya mak dia pun sokong, itu hak dia. Mak dia pun macam tu. Islam mengambil berat soal akhlak, budi pekerti yang baik serta ihsan sesama manusia. Akan tetapi datang jenis-jenis manusia yang buruk perangai mereka, hingga digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, mereka itu di pagi dan petang hari dalam keadaan kemurkaan Allah. Sabda Rasulullah SAW, akan muncul beberapa orang dari umat ini di akhir zaman. Di pagi mereka berada dalam kemurkaan Allah, dan di petang hari mereka berada dalam kemarahan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Inilah orang ni, orangnya buruk betul. Bayangkan, bunuh biasa, berjoget-joget tunjuk orang biasa, menipu tunjuk ke orang, tunjuk gambar makan nasi babi, tunjuk ke orang, bangga lah tu kan. Macam-macam lah kan, ada okay. Tapi memang menurut kajian, daging yang paling sedap dalam dunia, nombor 1 daging yang sedap dimakan menurut kajian dalam dunia, nombor 1 daging apa? Nombor 1 daging manusia. Betul. Menurut kajian, daging yang sedap dimakan daging manusia nombor 1. Itu sebab ada golongan tertentu makan daging manusia kan. Tapi janganlah cuba suami tengah tidur disiat daging suami itu kan. Janganlah pula kan. Tapi daging manusia nombor 1, dia punya tekstur je lembut. Nombor 2, daging yang kedua sedap, daging babi. Betul. Tu sebab orang tu makan tak boleh berhenti. Yang ketiga, barulah lain-lain daging. Okay, betul. Tapi it happen to be
Allah Ta'ala letakkan yang nombor 1 dengan nombor 2 haram dimakan kecuali darurat. Tiba-tiba PKP, tak boleh keluar rumah, dah lapar sangat, tak ada makanan kat rumah, nak keluar tak boleh, perang ke apa ke tak kisahlah, lalu seekor babi hutan. Kita boleh makan hanya sekadar untuk hidup saja. Jangan beria pula. Hidung ni buat masak lemak cili api, peha masak kicap, perut isi dia semua buat goreng-goreng macam tu je, goreng garing-garing. Itu makan beria namanya. Dia makan tu sikit saja untuk hidup saja. Macam orang kat tengah laut, dia tak ada, dia dah lapar sangat, dia boleh makan anggota badan dia sendiri. Ada yang buat. Sebab itu je cara dia nak survive. Dia kena makan. Dia potong sikit, dia siat kulit dia, dia makan. Tak, benda ni berlaku di tengah laut, memang terpaksa. Apa benda ni nak makan? Tapi tak adalah makan bersungguh-sungguh, gerap sedap pula, gerap tak ada. Hadis ini menunjukkan bahawa mereka tidak ada langsung perasaan takut kepada Allah, bahkan mereka tidak ada perasaan malu di hadapan Allah sehingga sanggup melakukan maksiat dan dosa. Bergambar dengan girlfriend dalam bilik hotel, ambil gambar, tunjuk kat semua orang. Tak puasa, buat konten, tunjuk, buat live. Saya tak puasa hari ni, kata. Siapa yang nak tangkap saya? Saya period, jantan period. Sabda Rasulullah SAW akan datang tahun-tahun penuh dengan pendustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercayai, orang jujur didustakan, amanah diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan ruwai bidah turut bicara. Lalu bagi ditanya, apakah ruwai bidah itu? Bagi menjawab, orang yang bodoh yang menguruskan perkara-perkara umum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, tanda-tandanya, orang-orang bodoh menguruskan urusan umum. Orang tu tak ada ilmu, tapi dia yang jaga kebajikan orang ramai. Macam mana? Tu sebabnya nak lantik menteri, kena lantik yang layak-layak. Contoh, nak cari contoh, boleh tak masjid kita lantik bendahari untuk orang yang tak pandai mengira? Mana boleh? Kenalah cari yang pandai kira. Kan, kalkulator pun gagap-gagap nak tekan. Macam mana? Nampak tak? Kita bagilah orang-orang yang macam ni. Dia ni ada rekod dulu, pernah kena tangkap contohnya. Pernah kena buang kerja dekat bank. Dia kerja bank tapi kena buang. Sebab apa? Pecah manah. Orang ni lantik jadi menari, boleh? Mana boleh? Nampak tak? Kenalah. Kata para alim ulama mengenai manusia akhir zaman nanti, mereka tidak lagi jujur dalam berbicara sehingga seorang pendusta dipercayai dan orang berkata benar dianggap berbohong. Ini semua disebabkan kerana kurangnya ilmu pengetahuan dan jauh daripada ajaran Islam. Sabda Rasulullah SAW, akan datang tahun-tahun penuh dengan pendustaan menimpa manusia, pendusta dipercayai, orang jujur didustakan, amanah diberikan pada pengkhianat, yang jujur yang jujur dikhianati, dan ruwai bidah turut bicara. Itu tadi. Orang-orang ruwai bidah ni orang bodoh yang diberikan menguruskan perkara-perkara umum. Maka kita nak berhati-hati dengan pendusta yang berada di sekeliling kita. Adalah menjadi kewajipan umat Islam pada waktu itu untuk tidak mengikut apa dikatakan oleh mereka, serta sentiasa mencari kebenaran, dan jangan sesekali meninggalkan mereka tanpa nasihat-nasihat yang baik supaya mereka tidak melakukan pendustaan. Jadi mana kata hati-hati. Kadang-kadang dia boleh tipu kita, sumbangan itulah sumbangan ni. Jadi ada satu sumbangan yang confirm tak menipu, iaitu datanglah ke Darul Naim. Betul kan? Masjid Darul Naim, tabung-tabung yang ada ni confirm bukan scammer. Masukkan duit. Iya. Nanti kan ada orang bila dah mati, kalau kita baca kitab-kitab lama, dia terkejut tengok kubur dia besar. Kenapa pula kubur aku ni besar? Nak kata rajin sangat semayang, tak ada. Contohlah, kenapa besar sangat kubur aku ni? Dulu semayang macam biasa je. Lepas tu kata malaikat, sebab dulu kau pernah sekali kau dengar ceramah Samsul Debat, kau dengar pasal sedekah dekat tabung, kau pun masukkan. Masa tu kau masuk RM10. Dan masa tu kau ikhlas. Tu sebab kubur kau besar. RM10 besar ni kuburku. Kalau aku tahu, aku bagi semua hartaku. Tapi dah terlambat.
Jadi untuk makluman semua, tabung masjid ni ada dekat di luar. Punya hebat masjid ni, tabung letak luar. Dia tak kisah pun, cuit-cuit lah. Hebat masjid ni. Masjid lain dah masuk dalam, siap peti besi tu. Ini letak luar, hebat tu. Jadi masukkanlah duit. Jangan bertukar tabung dengan peti cadangan. Di bantainya tulis, harapnya pihak masjid dapat selalu panggil Samsul Bat. Dia masuk dalam tabung. Salah, itu masuk duit. Tempat tabung masjid masuk duit, ya. Tak ada RM1 masuk RM10. Tak ada RM10 masuk RM50. Tak ada RM50 masuk RM100. Kalau tak boleh juga ni, gelang rantai tu rugut kan, buat bagi tahulah. Kau pihak masjid tukar nampak berapa. Iya. Ataupun handphone tu bagi, biar di format kan. Tinggal satu je phone untuk ambil gambar, nanti share dengan semua. Perempuan ni tak percaya ambil gambar. Gambar ramai, dipotong tinggal berdua. Tak padan dengan tua. Cemburu suami dia dekat saya. Tu masalah. Masalah lepas ni boleh ambil gambar, tak ada masalah. Okay. Gambar tegak RM50, gambar rebah RM100. Masuk dalam tabung masjid. Okey. Kemudian apa lagi? Yang keempat, ilmu akan diangkat. Ilmu dapat membezakan antara perkara yang hak dan yang batil. Dengan adanya ilmu, maka seorang itu akan sentiasa selamat daripada sebarang perkara yang memudaratkan. Kerana itulah pada akhir zaman nanti ilmu akan diangkat dengan kematian para alim ulama yang bersungguh-sungguh dalam menyampaikan ilmu. Rasulullah SAW telah bersabda tentang tanda-tanda kiamat, ilmu agama dicabut, banyaknya bencana, kebakhilan bermaharajalela, dan banyaknya al-harj. Para sahabat bertanya, apakah itu al-harj? Maka Rasulullah SAW menjawab, pembunuhan. Maksud pembunuhan itu makna kematian orang yang berilmu, seorang-seorang ambil kan? Kemudian begitu juga, oleh demikian kita diminta sentiasa berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mana manusia sudah mula jauh daripada kedua-duanya. Oleh itu menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa mempersiapkan diri agar tidak terjerumus ke dalam fitnah yang boleh meruntuhkan tahap keimanan kita. Jadi mana kena hati-hati. Akhir zaman ni pelik-pelik banyak lagi tanda. Seorang ibu melahirkan tuannya. Itu pun dia juga tanda-tanda akhir zaman ni. Seorang ibu melahirkan tuannya. Apa maksud dia? Anak ni jadikan mak dia macam orang gaji dia. Anak minta tolong, mak boleh tak tolong jaga anak saya? Tolong jaga. Nanti saya bagilah mak bulan-bulan. Bagi maknya 1,000 sebulan, 500 sebulan. Lepas tu marah. Kan saya dah bayar duit dengan mak. Mak jaga je lah. Siapa jadi tuan tu? Anak jadi tuan. Mak tak masak ke? Saya lapar, mak tak nampak. Takkan mak tak faham? Saya ni lapar ni. Mak ni siapa? Saya dulu saya tanya mak saya, minta tolong, mak boleh tak tolong jaga anak saya? Tahu tak mak saya cakap apa? Aku dah penat jaga engkau, nak jaga anak engkau pula, kau jagalah sendiri. Macam tu mak saya cakap. Betul tak? Jadi kita, tapi kalau setakat sekali-sekala minta jaga sekejap hari ni nak keluar ada urusan, tak ada masalah. Tapi kalau betul lah, kalaupun minta mak kita jaga bulan-bulan, kalau kita bagi duit tu, mak ni duit bulan ni saya tahu tak cukup kalau dibandingkan apa yang mak buat untuk saya dan anak-anak. Tahulah mak tu seronok. Lepas tu bagi RM50, lagi tak seronok. Tadi mula mana boleh. Sekarang barang dah lah, anaknya makan kuat, beras habis cepat, bagi duit RM50. Apa benda tu? Kedemut, kedekut campur kemut. Jangan macam tu kan? Banyak yang kata lelaki nak jadi perempuan. Ya Allah, pergi ke Thailand operate. Nak buang senapang. Ini yang kita tengok tu, yang dah Malaysia, yang tiba-tiba dah besar tu, apa ni semua dah pasang tu.
Sebenarnya tu antara yang terselamat. Di Thailand beribu-ribu orang mati, potong senapang berdarah tak berhenti. Pendarahan tak berhenti, sudahnya mati buat macam mana? Bakar sekali dengan orang kafir ni yang bukan Islam, bakar. Orang cakap apa? Itu sebabnya kena kawal, jaga. Jadikanlah doa sebagai senjata terbaik dalam memelihara iman. Senjata terbaik dalam memelihara iman. Antara doa yang boleh kita amalkan, Ya Allah, siapa nak salin-salin lah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, daripada azab neraka Jahannam, daripada fitnah kehidupan dan setelah mati, serta daripada kejahatan fitnah dan Al-Masih Al-Dajjal. So, hadis riwayat Muslim. Saya ulang balik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, daripada azab neraka Jahannam, daripada fitnah kehidupan dan setelah mati, serta daripada kejahatan fitnah Al-Masih Al-Dajjal. Doa ini disunatkan kepada kita untuk membacanya ketika selesai membaca tahiyat akhir sebelum daripada salam, seperti mana disebutkan di dalam hadis ini. Jadi mana kata minta Allah pelihara kita. Sekarang ni bahaya, kadang kita percaya benda-benda tak elok ni lagi mudah daripada benda-benda baik. Kadang orang tu tak pergi masjid, kuliah tak nak dengar benda-benda yang pelik-pelik dekat dalam internet. Lepas tu percaya. Ada sekali tu ada satu hamba Allah ni, dia keluarkan satu artikel. Ketahuilah, suami isteri kalau bersentuhan tak batal wuduk. Yang bawah tu yang disediakan oleh Samsul Debat. Hajar betul. Tiba-tiba nama aku ada. Langsung pejabat mufti pun saya kata tu bukan saya punya artikel, orang banyak scam. Jadi kalau nak tengok yang betul-betul Samsul Amri Ismail atau Samsul Debat, nak turun pula kursi. Itu tanda-tanda ceramah nak habis lah. Jadi kalau kita tengok, oh ni, oh naik balik, okey, sambung balik ceramah. Jadi memang petanda-petanda di akhir zaman ni dah terlalu banyak. Jadi lebih baik kita bersedia, dekatkan diri kita dengan Allah, datang ke masjid. Jadi kita nak dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan: pemimpin yang adil, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid, nak juga pergi masjid. Zuhur, Asar nak pergi masjid juga, dia tak nak pergi tempat lain. Keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukan makna buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya pun tak nak, yang lawa pun tak nak, yang buruk dan miskin lagi tak selera. Itulah. Yang keenam, tangan kanannya bersedekah tanpa pengetahuan tangan kirinya, maknanya merahsiakan sumbangannya. Dan begitu juga yang ketujuh adalah yang duduk bersendirian tapi basah pipinya dengan air mata kerana mengenangkan dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama-samalah kita menginsafi. Sesungguhnya kita tengok tanda-tanda tu ada dekat keliling kita, ada. Tapi soalan dia, apakah tindakan kita? Apa tindakan kita bila kita dah terbabit dengan apa tindakan kita? Dan bila tindakan kita ni kita nak berubah, nak jadi baik, tentu ada halangan. Apa halangan nak jadi baik? Halangan nak jadi baik ada dua. Yang pertama, hawa nafsu. Yang kedua tak yakin. Kamu rasa hawa nafsu, nak pergi masjid, ada benda lain lagi menyonokkan. Nak pergi dengan ceramah kat masjid malam contohnya, tapi fikir-fikir dekat regata tu seronok lagi.
Ada macam-macam persembahan. Malam tadi adalah pertandingan Ratu Cantik. Kebetulan saya lalu kat depan tu, nampak pula ni kalau aku masuk tak jadi program ni gitu. Saya pun terus pergi cari aiskrim gula apung. Malam tadi jalan kaki. Ya, aku cakap tadi. Jadi memang pertama hawa nafsu. Rasa-rasa tak pergi apa? Kita tengah dengar Allahu Akbar, dah azan dah. Tapi hawa nafsu nak tengok drama. Tengok drama, tengah seronok pula drama ni. Nantilah kejap lagi lah. Hawa nafsu. Kedua tak yakin ni sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Jadi nak yakin tu kena datang majlis-majlis ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia kongsian pada hari ini. Nampak tabung, jangan lupa sedekah. Jangan lupa sedekah. Bagi sebanyak mungkin. Dan kalau kita tengok hawa nafsu tadi yang kita nak lawan macam mana, kena kuatkan semangat kita. Solat dululah. Kuliah kena pergi dengan kuliah lah. Rugi kita tak pergi kuliah. Macam tu kuatkan semangat kita. InsyaAllah. Dan pagi ni siapa sangka dapat jumpa Samsul Debat. Tak pernah tak apa. Saya pernah lalu sini. Tapi pernah tak saya ceramah sini? Tak pernah lagi. Lepas ni kena buat lagi. Lepas ni kita buat kembar dakwah bersama dengan duo Syamsul Debat dan Samsul Gau. Tapi datang ramai. Penceramah nak mahal, bayar sumbangan pun tak nak. Sedekahnya kedekut, bagi lebih sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kaitu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Begitu juga budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Cuma sedikit maklumat.